Okey, so kita sambung sedikit yang sangkut tadi. Okey, untuk soalan yang nombor pula. Untuk soalan yang melibatkan tambah dengan tolak Okey, ni dah settle. Alright, settle. Okey, yang ni. Okey, yang ni cikgu rasa awak tak ada masalah dah ni. Jap. Okey, yang ni yang tadilah operasi tambah dan tolak hanya boleh berlaku jika kuasa dia sama Okey, 7 dengan 8, so awak pilih kuasa yang paling besar 8. Okey, sama juga kalau contoh soalan E, negatif 4 dengan negatif 5, maka awak kena pilih negatif 4 supaya awak tak buat kerja dua kali. So kalau macam soalan, okey sekejap cikgu tunjuk contoh dekat awak. Okey, let's say soalan nombor pula. Soalan H. Soalan H, okey, soalan H 5.4 ni tadi. So kalau 5.4 darab dengan 10 kuasa negatif 7, okey, tolak dengan 7 darab 10 negatif 8. So awak pilih yang besar negatif 7 kan? So negatif 8 nak jadi negatif 7 bermaksud negatif 8 kena tambah 1 baru dapat negatif 7. Maka gerakan dia ke kiri tambah 1. Okey, awak akan dapat sini 5.4 darab 10 negatif 7 tolak dengan gerak ke kiri 1 lah, 0.7 juga darab kuasa negatif 7. Baru boleh selesai. Maka 5.4 tolak dengan 0.7. Okey, darab dengan 10 kuasa negatif 7. Maka jawapan akhir awak adalah 4.7 darab dengan 10 kuasa negatif 7. Okey. Okey, sama juga kalau katalah soalan dia macam cikgu bagi tadi, awak dapat dekat sini let's say soalan dia 8.31 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, yang ini tambah dengan 4 darab dengan 10 negatif 6. Katakan macam tu. So antara negatif 3 dengan negatif 6, lebih besar negatif 3 kan? So negatif 6 ni tukar kepada negatif 3 bermaksud awak kena tambah 3. Baru dapat negatif 3. So untuk tambah 3 awak kena gerak ke kiri sebanyak 3 kali. Baru tambah 3. Maka yang ini akan jadi 8.31 darab dengan 10 kuasa negatif 3. 4 gerak 3 kali lah. 1, 2, 3. Okey, so tambah dengan 0.04 darab dengan 10 kuasa negatif 3. So jawapan akhir awak adalah 8.314 darab 10 negatif 3. Okey, dia hanya boleh selesai untuk operasi tambah dan tolak jika kuasa untuk 10 tu, 10 kuasa apa tu dia kena sama, baru boleh selesai. Itu jika untuk operasi tambah dan tolak standard form lah. Okey, sekarang ni kita tukar pula soalan ini kepada operasi darab. Okey, apa berlaku jika dia operasi darab? Okey, awak tengok dekat sini. So yang ni awak kena pakai hukum indeks. Hukum indeks kata operasi darab kuasa tambah. Kuasa tambah. Kalau operasi bahagi kuasa tolak. Kuasa tolak dengan syarat base dia kena sama. Base kena sama, asas dia sama. So base dia memang dah 10 sama kan? 10. So contoh soalan A, 6 darab dengan 10 kuasa 7 darab dengan 7 darab dengan 10 kuasa 5. Dia tak ada masalah kalau awak punya kuasa tak sama sebab dia adalah operasi darab. So selesaikan 6 darab dengan 7 macam biasa, darab dengan 10 kuasa 7. Asas dia sama, maka 7 tambah 5. Awak akan dapat 42 darab dengan 10 kuasa 12 kan? Okey, and then 42 ni lebih daripada 10, tak boleh. So kena gerak ke kiri 1, maka jawapan awak adalah 4.2 darab 10 kuasa 13. Gerak ke kiri 1 bermaksud tambah 1. Okey, so seterusnya dah selesai soalan A, kita try buat soalan D. Kuasanya negatif pula. Okey, so soalan D dekat sini 7.4 darab dengan 10 kuasa negatif 6. Okey, darab dengan 4 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Okey, sama je. Okey, awak darab dulu. 7.4 darab dengan 4 dulu. Okey, and then 10 ni negatif 6 tambah dengan negatif 2 sebab operasinya adalah operasi darab. Ni operasi darab.
Okay, awak akan dapat sini kalau awak darab 7.4. Okay, 7.4 awak darab dengan 4. Okay, awak akan dapat 29.6. So 29.6 darab dengan 10 kuasa negatif 8. Okay, tambah tolak akan jadi tolak. Okay, 29 lebih daripada 10 tak boleh, gerak satu ke kiri. Maka jawapan awak 2.96 darab 10 kuasa negatif 7. Tambah 1, ke kiri tambah 1. Okay, selesai untuk operasi darab. Sementara cikgu tak lupa, kita buat soalan E ni. Soalan E nampak lain sikit kan? Okay, so sama je cerita dia. Awak nampak kurungan, awak kena expand. Okay, 6 kurungan 7 darab 10 negatif 3 kuasa 2. Okay, kena ingat balik expand kan. Ingat tak kalau kita belajar contohnya, cikgu tunjuk kat atas ni ya. Contoh AB kuasa 2. Kan awak kuasa 2 semua kan. Awak akan dapat A kuasa 2, B kuasa 2 kan. Okay, sama cerita ni. 2, 7 kuasa 2. Sini pun darab dengan 2 lah. Maka 6 kurungan 7 kuasa 2 darab dengan 10 kuasa negatif 6. 7 ni kuasa 1. 1 darab 2, 7 kuasa 2. Negatif 3 darab 2, negatif 6. Ingat hukum indeks kata bila operasi darab jika melibatkan kurungan. Okay, next awak akan dapat 6 darab dengan 49 lah. Darab dengan 10 kuasa negatif 6. Okay, so 6 darab 49. Okay, 6 darab dengan 49 dapat 294. Okay, 294 darab dengan 10 kuasa negatif 6. Okay, tak boleh lebih daripada 10. So, gerak ke kiri. Jawapan awak 2.94 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Itu adalah untuk operasi darab. Okay. Okay, selesai untuk operasi darab. Sekarang kita nak masuk pula kepada operasi bahagi. So, cikgu clear all dulu. Okay, kita pergi kepada operasi bahagi. Jika operasi darab, kuasanya awak tambah dengan syarat asas dia sama. Operasi bahagi, kuasa dia tolak. Okay, kita try buat soalan nombor 8A. Okay, 8800 bermaksud 8.8 lah. Darab 10 kuasa 1, 2, 3. 10 kuasa 3. Okay, per dengan, okay, 5 darab dengan 10 kuasa 5. So, 8.8 ni awak bahagi macam biasa. Okay, 10 kuasa 3, awak kena tolak dengan 5 lah. Sebab operasi bahagi kuasa tolak. So, 8.8 bahagi dengan 5, awak akan dapat 1.76. Okay, jawapan dia 1.76 darab 10 kuasa negatif 2. Dia senang je. Okay, contoh lain. Okay, A dah settle. Kita try buat soalan F pula. Okay, soalan F dekat situ senang juga. Okay, awak gerak ke kanan. 1, 2. Maka 2.4 darab dengan 10 kuasa negatif 2 lah. Gerakan ke kanan. Okay, bahagi dengan 6 darab dengan 10 kuasa 5. So, 2.4. Awak bahagi dengan 6. Dapat 0.4. So, 0.4 darab 10 negatif 2. Operasi bahagi tolak 5. So, 0.4 darab 10 kuasa negatif 7. Okey, lepas tu dia tak boleh kurang daripada 1. So, gerak lagi 1 ke kanan. Maka jawapan awak 4 darab dengan 10 kuasa negatif 8. Ke kanan operasi tolak. So, tolak 1, tolak 7, dapat tolak 8. Okey, selesai untuk operasi darab dan juga bahagi. Okey, tadi tambah tolak, yang ni darab, lepas tu yang tadilah darab, yang ni bahagi pula. Okey, samalah juga untuk soalan B, C, D dan E. Okey, seterusnya kita tengok pula so yang ni kita dah belajar dalam kelas. Okey, hexa, peta, tera. So kena ingatlah kalau hexa ni sama dengan 1 darab 10 kuasa 18. Tengoklah soalan dia hexameter ke, dia bercakap tentang byte ke, dia cakap tentang ampere ke, yang tu awak kena ingat So kalau macam desi, kalau desi darab dengan 10 kuasa negatif 1. Kalau senti darab dengan 0.01. Dia sebenarnya 0.01 ni sama dengan 0.01 ni maksudnya dia bersamaan dengan 1, 2.
Okey, sama dengan 1 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Ini samalah juga dengan 1 per 10 kuasa 2. Bermaksud kita bahagi dengan 100. 100. Sebab itu kalau sentimeter, sentimeter. Okey, kalau meter convert kepada sentimeter. Awak kena bahagi berapa? Awak kena bahagi dengan 100 kan? So bahagi 100 samalah dengan ni. Maksudnya 1 per dengan 10 kuasa 2 sama dengan 1 per 100. So bahagi 100 samalah juga dengan 1 bahagi 100. Itu je cerita dia. So standard form makes it easier to write a very big and very small numbers in a form that is simple and easy to understand. So sebenarnya 10 kuasa negatif 2 ni maksud dia 1 per 10 kuasa 2 sama dengan 1 per 100. Samalah juga sebenarnya dengan 1 bahagi 100. Sebab itulah meter kepada sentimeter kena darab dengan 10 kuasa negatif 2. Maksudnya kalau senti sahaja, sentimeter maksudnya 10 kuasa negatif 2. Sebab senti nak tukar kepada meter, dia kena bahagi dengan 100. So 100 itu bersamaan dengan 10 kuasa 2 lah. Okay. Alright, seterusnya. So ini soalan yang ada dalam buku teks awak. Okay, determine of 3050 terabytes in bytes. Okay, dia suruh awak tukar terabytes kepada bytes. Okay, so kalau 1 tera bersamaan dengan 10 kuasa 12 bytes. So awak tukarlah. So daripada 3050 ni awak nak tukar kepada bytes sahaja. Sama macam terameter. Terameter nak tukar kepada meter. Itu pakai meter, yang ni pakai bytes. Okay, macam awak pakai internet, gigabytes. So kalau giga tu dia ada 10 kuasa berapa dia. Cuba tengok gigabyte berapa. Awak test lah, awak tengok dekat muka surat tadi ya. Okey, so kalau tera bersamaan dengan 10 kuasa 12. Apa itu 10 kuasa 12? Bersamaan dengan berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ni. Sinilah juta dah. So awak kena tengok apa nilai dia. Okey, so sekarang ni 10 kuasa 12 bytes bermaksud awak kena tukar dulu 3050 ni, tukar dulu kepada standard form lah. Awak tukar kepada standard form. Okey, gerak 1, 2, 3. So dapat 3.05 darab 10 kuasa 3. Okey, itu baru awak tukar kepada standard form. And then nak tukar pula kepada bytes, awak kena darab lagi dengan 10 kuasa 12. Lepas tu awak pakai index law. Okey, operasi darab kuasa tambah. Maka awak akan dapat 3050 terabytes tukar kepada bytes, awak kena darab dengan 10 kuasa 15. Maksudnya 3.05 darab dengan 10 kuasa 15. Dia tera kepada bytes darab 10 kuasa 12 sahaja. Tapi oleh sebab yang ni 3050 dah jadi 10 kuasa 3, yang tu akhirnya jadi 10 kuasa 15. Okay, next nano pula. Nanometer. Nanometer nak tukar kepada meter. So kalau nanometer ni dia kecil tau. So dia bersamaan dengan 1 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa negatif 9. Okay, sebab itu kalau nanometer nak tukar kepada meter, awak kena darab dengan 10 kuasa negatif 9. So 0.057 ni tukar dulu kepada standard form lah. Awak akan dapat 5.7 darab 10 kuasa negatif 3. Dah tukar pada standard form yang ni, baru darab dengan 10 kuasa negatif 9 untuk tukar kepada meter. Lepas tu pakai hukum indeks, maka awak akan dapat 5.7 darab dengan 10 kuasa negatif 12 meter. Daripada nanometer tukar kepada meter. Okey, boleh ke tak ni? Okey, boleh tengok-tengok dulu kat mana yang awak rasa awak confuse. Okey, settle So seterusnya kita pergi kepada soalan. Okay, kali ni dia nak tukar 2310 gigabytes kepada byte sahaja. Sama dengan cerita tadi. So tadi tera 10 kuasa 12. Okey, kali ni gigabyte. Okey, kalau gigabyte bersamaan dengan 10 kuasa 9 kan?
10 kuasa 9. So daripada 2, 3, 1, 0 ini, okay, awak gerak dulu, tukar dulu. 1, 2, 3. So akan dapat 2.31 darab dengan 10 kuasa 3 dululah. Okay, lepas tu baru tukar kepada byte iaitu 10 kuasa 9. Sebab tu gigabyte kalau awak pakai internet, data dia kata 8 gig. 8 gig. Gigabyte lah. Gig tu mewakili giga. Kalau GB tu gigabyte. Gigabyte ni sebenarnya besar, sangat besar. Okey, so jawapan akhir awak adalah 2.31 darab 10 kuasa 12 bytes. Itu jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok milimeter pula. Milimeter. Milimeter nak tukar kepada meter. Okey, milimeter nak tukar kepada meter, bahagi kan. Bila bahagi, maka kuasa dia akan jadi negatif lah. Gerak ni dulu. Gerak ke kiri. Okey, 3.23 darab dengan 10 kuasa 2 dulu. Okey, so milimeter, mili tukar kepada meter, so 10 kuasa negatif 3. Kenapa negatif 3? Cuba ingat balik. Meter kepada sentimeter kepada milimeter. Kalau ke sini darab dengan 100 kan. 100 ni 10 kuasa 2 lah. Darab lagi ke sini darab dengan 10 kan. So 10 ni kuasa 1. 10 kuasa 1. So dapatlah 10 kuasa 3. Okey, oleh sebab meter kepada sentimeter kepada meter kita darab. Sebab tu meter kepada milimeter darab 10 kuasa 3. Darab oleh sebab dia patah balik ke sini, bahagilah. Bila bahagi maksudnya kita bahagi dengan 10 kuasa 3 kan. Samalah juga dengan 1 per 10 kuasa 3. Sama dengan 10 negatif 3. Macam tu. So yang ni akan dapat negatif 3 lah. So sama dengan 3.23 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Okey, meter. Okay, next desi pula. Desi. Tadi senti. Senti. Mili. Ini desi. So desi pula. Desimeter. So desimeter. Gerak ni dulu. 1, 2. So 4.5 darab dengan 10 kuasa negatif 2. And then desi. Desi 10 kuasa negatif 1 kan. So jawapan akhir awak adalah 4.5 darab dengan 10 kuasa negatif 3 meter. Okay. Okay, the last one is peta. Okay, peta adalah kalau awak tengok balik dekat awak punya table tadi bersamaan dengan 10 kuasa 15. Peta. Peta ni lagi besar lah. Okay, gerak ni dulu. 1. Okay, awak akan dapat sama dengan 5.43 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Negatif 1 and then darab pula dengan peta 10 kuasa negatif 15. So jawapan akhir awak adalah 5.43 darab dengan 10 kuasa bukan negatif 15, positif 15. Silap pula. 10 kuasa 15, so sini akan dapat 10 kuasa 14 liter. Okay. Banyak pula noti cikgu masuk Dia asyik berbunyi aja. Okey. Yang seterusnya. Okey. So untuk yang ini awak cuba selesaikan. So cikgu bagi terus jawapan dekat awak lah. Yang ni awak selesaikan je. Macam ni 4 dengan 4 so tak berubah apa-apa. Maka 3.4 tambah saja dengan 6.1 awak akan dapat dekat sini 9.5 darab dengan 10 kuasa 4. Okey, untuk soalan B ni sama juga tolak je macam biasa 8.9 tolak dengan 1.2 sebab sama-sama 10 kuasa 3. Maka jawapan awak adalah 7.7 darab dengan 10 kuasa 3. Tak berubah lah. Okey, sama dengan soalan C. Soalan C 1.98 tolak saja dengan 1.08. Awak akan dapat dekat situ 0.9 darab 10 negatif 5 kan. Okey, kena gerak ke kanan lagi satu. Okey, jawapan dia adalah 9 darab dengan 10 kuasa negatif 6. Okey, next soalan D. Soalan D negatif 5 dengan negatif 4 ni. Okay, awak kena follow negatif 4. Okay, follow negatif 4 bermaksud yang ni awak kena tambah 1. Kena gerak ke kiri. Macam tu. Okay, so gerak ke kiri.
awak akan dapat 0.93 lah. So tambah dengan 2.13, kedua-duanya dah jadi 10 negatif 4. Okey, jawapan akhir awak adalah, okey, awak selesaikan, awak akan dapat 3.06 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Okey, yang lain cikgu bagi jawapan je, awak buat, lepas tu awak semak. Jangan buat macam cikgu pula. Awak kena buat jalan kerja yang betul lah untuk dapat markah. Okey, 4.32 darab dengan 10 kuasa 4. Okey, ini semua ada dalam buku hijau awak. So, cikgu nak awak selesaikan buku hijau awak. Lepas tu boleh semak jawapan dekat sini lah. 10 kuasa 3. Ini 2 darab 10 negatif 1. Yang ni 1.659 darab 10 kuasa negatif 1. Dan yang dekat sini 3.6 darab dengan 10 kuasa negatif 18. Okey, K 1.92 darab dengan 10 kuasa negatif 3. The last one is 5.25 darab dengan 10 kuasa negatif 9. Okey, so nanti awak semak jawapan awak. Okey, selesai. Selesai untuk operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. So tinggal sekarang ni adalah problem solving. Okey, cikgu akan hantar dekat awak. Cikgu dah hantar dah rasanya video untuk problem solving. Okay, awak tengok macam mana cikgu tu dia selesaikan problem solving itu. So contoh soalan problem solving macam ni lah. Ni semua ni ada dalam awak punya buku hijau juga. Okey, ini contoh soalan problem solving. Okay, kita try selesaikan satu soalan. The height of a stack of 800 sheets of paper is 55 mm. Calculate the thickness of a sheet of paper in millimeter. Okey, yang kedua dia suruh tukar dalam sentimeter. Give the answer in standard form. Okey, so cara nak selesaikan dia ialah, okey, so thickness of a sheet of paper in millimeter. Okey, sebelum tu awak kena buat dululah nak cari ni. Okey, awak kena cari dulu ketebalan dia iaitu 55 meter untuk 800 kan. So 55 kena bahagi dengan 800 lah. Bahagi dengan 800 maka awak akan dapat dekat situ 0.06875. Ini untuk sehelai. Okey, sehelai. So dia nak dalam milimeter. So tukar sahajalah. Ni dah memang milimeter kan. Tapi jawapan dia nak standard form. So awak tukarlah ke kanan. 1, 2. So jawapan awak adalah 6.875 darab 10 kuasa negatif 2 milimeter. Macam tu je. Sebab dia memang nak milimeter kan. Lepas tu soalan pula memang dah dalam milimeter. Okey. Soalan seterusnya dia nak awak tukar kepada sentimeter. Is it centimeter? Yes, sentimeter. So dah memang tadi ketebalan untuk thickness of a sheet of paper ialah memang tadi dah 6.875 darab 10 negatif 2 kan. Ini tadi dalam meter kan. Okey, dalam milimeter. So milimeter nak tukar kepada sentimeter. 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. So milimeter nak tukar kepada sentimeter maksudnya dia kena bahagi 10. Bahagi 10 samalah juga dengan 10 kuasa negatif 1. So sini awak kena darab dengan 10 kuasa negatif 1 lah. Faham ke tak ni? Maksudnya 1 bahagi 10. 1 bahagi 10 sama dengan 10 kuasa negatif 1. Gitu. So jawapan awak akan dapat 6.875 darab dengan 10 kuasa negatif 3 cm. Ini adalah contoh untuk soalan yang melibatkan problem solving. Okay, nanti video tu awak tengok. Okay. So untuk soalan B, kita try buat soalan B. Nanti yang lain tu awak buat jadikan homework. Okay, sebuah mesin boleh menghasilkan 55 mainan per minit. Per minit. Okey, 1 minit 55 mainan. Cari bilangan mainan yang dapat dihasilkan dalam 1 jam. Mudah je lah. So untuk dalam 1 jam kita tahu bahawa 1 jam 1 hour bersamaan dengan 60 minit. So darab je lah. Therefore untuk 1 hour sama dengan 55 darab dengan 60. Akan dapat toys yang dihasilkan adalah 3,300.
Okay, so 3,300 ni kena tukar kepada standard form. 1, 2, 3. So 3.3 darab dengan 10 kuasa 3. Ni number of toys produced in 1 hour. So toys. Okay, next 20 days if the machine operates 8 hours per day. Okay, so dia nak 20 hari. 20 hari. So kalau in 20 days daripada 3.3 darab dengan 10 kuasa 3 itu 1 jam. Okey, lepas tu sehari dia kerja 8 jam. Lepas tu dia nak 20 hari. So jawapan akhir awak akan dapat dekat situ. Awak akan dapat 3.3 darab dengan 10 kuasa 3. Okey, darab dengan 1.6 darab dengan 10 kuasa 2. Okey, ni tukarlah. Nak tukar 1.6 boleh. Tak nak tukar pun directly kira pun boleh je sebenarnya. So jawapan akhir awak adalah 5.28. Okey, darab dengan 10 kuasa 5. So ini adalah untuk problem solving. So kalau ikutkan kita punya silibus dah habislah untuk bab 2. So homework awak cikgu akan bagi tahu dalam Telegram apa yang awak perlu buat dan awak kena buatlah. Dan jawapan kita akan bincang untuk kelas yang seterusnya sebab kita nak masuk bab 3. Nanti exam awak memang akan masuk sampai bab 3 lah. Okey. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jangan lupa tonton video dan juga buat latihan yang cikgu akan bagi tahu dalam grup Telegram nanti. Okey, terima kasih.